Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai semua, apa khabar? Hari ini kita nak tengok beberapa soalan yang melibatkan penyelesaian dalam tajuk indeks dan juga log. Jadi hari ini saya fokus kepada dua tajuk, iaitu tajuk indeks dan log. Okey, jom kita belajar bagaimana nak buat penyelesaian dengan menggunakan kaedah-kaedah dalam penyelesaian tajuk indeks dan juga log. Soalan-soalan ini saya ambil daripada buku Pan Asia. Okey, buku rujukan Pan Asia. Okey, kita bermula dengan soalan yang pertama. Soalan pertama diberi 3 kuasa P tambah dengan 3 kuasa P tambah dengan 3 kuasa P sama dengan 3 kuasa Q. Soalannya, ungkapkan P dalam Q. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Jadi apa yang kita boleh selesaikan di sini ialah kita menggunakan kaedah pemfakturan. Okey, kita menggunakan kaedah pemfakturan. Jadi kita mulakan dengan, kita tahu bahawa 3 kuasa P tambah 3 kuasa P tambah 3 kuasa P ini kita boleh fakturkan. Jadi sebenarnya bila kita fakturkan, kita keluarkan 3 kuasa P dekat luar. Yang lain kita darabkan dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama juga dengan 3 kuasa Q. Ini ialah kaedah memfakturkan, sebab nanti bila kita darab masuk semula ke dalam, kita akan dapat nilai yang sama, 3 kuasa P tambah 3 kuasa P tambah 3 kuasa P, sebagaimana dengan soalan di atas. Okey, seterusnya kita teruskan dengan 3 kuasa P. Yang kita fakturkan ini kita tambahkan. Okey, 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3, sama dengan 3 kuasa Q. Baik, daripada keadaan ini kita boleh bentukkan kepada 3 kuasa P sama dengan 3 kuasa Q per dengan 3. Sebab apa? Sebab di sini ialah darab kan. Okey, kemudian kenapa kita bentukkan persamaan jadi 3 kuasa P sama dengan 3 kuasa Q per dengan 3? Sebab kita nak bentukkan keadaan di mana P sebagai penyebut. P sebagai perkara rumus, P sebagai perkara rumus. Okey, di sini kita perlu berhati-hati, di mana kita kena tengok kuasa bagi setiap asas ini. Okey, asas sudah sama, iaitu asas 3. 3 kuasa P, 3 kuasa Q dan 3. 3 ini ialah kuasa 1. Okey, 3 kuasa 1. Okey, seterusnya kita perlu ingat balik apa nama hukum indeks yang kita sudah belajar, iaitu A kuasa M per dengan A kuasa N adalah sama dengan A kuasa M tolak dengan N. Jadi ini adalah bertepatanlah dengan keadaan 3 kuasa Q bahagikan dengan 3 kuasa 1. Jadi kita boleh tulis semula dia dengan keadaan 3 kuasa P sama dengan 3 kuasa Q tolak dengan 1. Jadi bila asas sudah sama, kita teruskan dengan penyelesaian kita, iaitu P sama dengan 3 kuasa P sama dengan 3 P sama dengan Q tolak 1. Okey, jadi jawapan kita ialah dalam P, ungkapkan P dalam Q, kita akan dapat P sama dengan 3, P sama dengan Q tolak 1. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua diberi 36 kuasa K tambah 2 bahagikan dengan 216 kuasa N tolak 1 sama dengan 1. Ini juga soalan dalam bentuk indeks, yang mana memerlukan kita mengungkapkan N dalam K, N dalam sebutan K. Bila soalan menyatakan nak N dalam sebutan K, maknanya N lah sebagai perkara rumus. Okey, N sebagai perkara rumus. Jadi N ni boleh jadi seterusnya sama dengan seterusnya lah. Baik, apa yang kita kena perhatikan pertama sekali ialah asas. Okey, kita perhatikan asas. Apakah asas yang kita boleh gunakan dalam persamaan ini? Jika kamu semua tengok pada persamaan soalan di atas 36, kuasa yang paling asas yang paling mudah ialah 6 lah. 6 kuasa 2 ialah
36. Dan daripada 216 sebenarnya kita boleh gunakan 6 kuasa 3. Jadi saya teruskan dengan 6 kuasa 2 darab dengan K tambah 2 bahagikan dengan 6 kuasa 3 darabkan N tolak 1 sama dengan 1. Okey, isunya akan timbul di sini. Kenapa 1? Bagaimana kita nak ubah 1 ini? Okey. Dalam keadaan ini kita kena ingat, bila kita nak buat penyelesaian, kita kena pergi kepada asas yang utama, iaitu asas semuanya mesti sama. Jadi kita ingat balik hukum indeks yang kita belajar. A kuasa kosong sama dengan 1. Jadi kita ubah A ni kepada 6. 6 kuasa kosong sama dengan 1. Jadi kita tulis semula 6 2 K tambah 2, ataupun kita terus buat penyelesaian 2K tambah 2 tambah 4 bahagikan dengan 6 3N tolak 3 sama dengan 6 kuasa kosong. Jadi dalam kes ini semua sudah sama asasnya. Okey, asas sudah sama semuanya. Baik. Sebagaimana apa yang kita telah belajar tadi, kita kena ingat bahawa bila A kuasa M bahagikan dengan A kuasa N adalah bersamaan dengan A M tolak N. Okey, dan ianya berketepatan dengan keadaan 6 kuasa 2K tambah 4 per dengan 6 kuasa 3N tolak 3. Jadi kita boleh tuliskan semula dengan keadaan 6 2K tambah 4 tolak, buat kurungan 3N tolak 3 sama dengan 6 kuasa kosong. Baik, dalam keadaan ini asas sudah sama. Kiri dan kanan asas sudah sama. Jadi kita tak perlu lagi melihat kepada asas. Kita boleh buat penyelesaian seterusnya, iaitu 2K tambah 4 tolak 3N tambah 3. Okey, negatif jadi tambahlah sama dengan kosong. Okey, terus boleh buat penyelesaian sini. 2K tambah 7 tolak 3N sama dengan kosong. Kita nakkan N sebagai perkara rumus. Okey, awak boleh terus 2K tambah 7 sama dengan 3N. Jadi N sama dengan 2K tambah 7 per 3. Selesai soalan yang kedua. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Soalan ketiga adalah soalan bentuk log. Okey, soalan bentuk log. Mana soalannya ialah selesaikan log 324 asas N tolak dengan log 2N asas punca kuasa N sama dengan 2. Okey, kita kena selesaikan satu bahagian dahulu, iaitu bahagian ni yang saya akan highlightkan. Okey, yang mana dalam keadaan ini saya perlu ubah bentuknya dengan menggunakan hukum penukaran asas. Okey, hukum penukaran asas. So dalam keadaan ini semua murid kena fahamlah bagaimana nak menukarkan asas. Okey. Bahagian yang log 324 asas N itu kita tak usik lah, maknanya kita tak buat apa-apa lagi. Jadi yang paling penting ialah kita selesaikan dulu bahagian yang kita nak ubah bentuk lognya. Okey, so bagaimana kita nak ubah bentuk lognya? Okey, kita cuba buat ya, sama-sama tengok. Okey. Baik. So yang ini saya salin semula. Log 324 asas N tolak dengan yang ini saya nak buat penukaran asas. Okey, penukaran asas. Di mana kita menggunakan rumus penukaran asas ni, kita gunakan
Saya tulis dululah rumus penukaran asas. So rumus penukaran asas ialah log A B adalah bersamaan dengan log B asas C bahagikan dengan log A asas C. Okey, log B asas A. Log B asas A ni saya ubah kepada log B asas C bahagikan dengan log A asas C. Asas yang kita nak tukar itu terpulang, bergantung kepada bentuk soalan yang kita akan gunakan. Okey, penyelesaiannya terpulang kepada kita lah penggunaan asas tu. Tengok kepada soalannya. Alright. Jadi saya cuba penyelesaian ini, cuba rumus ini dengan penyelesaian soalan di atas. So kita cuba buat. Yang ni kita akan salin semula log 324 asas n tolak dengan, okey, saya nak ubah dia kepada log n. Okey, log asas n. So saya akan tulis dia log log 2n asas n bahagikan dengan log punca kuasa n bahagi punca kuasa n asas n sama dengan 2. Okey, jadi saya dah ada berada dalam keadaan log n. Saya dah tukar kepada asas n. Okey. Okey, daripada sini kita boleh teruskan. So ada beberapa hukum indeks yang boleh diguna pakai. Contohnya punca kuasa n tu kita boleh ubah kepada n asas n kuasa 1/2. Okey, n kuasa 1/2. Jadi saya teruskan lagi log 324. Ini saya salin saja sebab saya tak buat penyelesaian lagi yang untuk ini. Tolak dengan yang ini log 2n asas n. Saya selesaikan yang di bawah. Jadi log yang n ini saya akan jadikan n kuasa 1/2 asas n sama dengan 2. Okey, seterusnya daripada sini saya nak ubah ni bawa ke depan. Saya nak ubah kuasa bawa ke depan. Jadi saya akan buat dia sebagai log 324 asas n tolak dengan log 2n asas n bahagikan dengan 1/2 log n asas n. Okey, log A asas A nilainya sama dengan 1. Jadi saya dah boleh cancel sini. Jadi jawapan sama dengan 1. Sama dengan 2 sini. Ada sama dengan 2, saya lupa tulis. So sini sebenarnya log A asas A ni sama dengan 1. Ini penyelesaian saya nak buat. Kita nak guna rumus itulah. Okey, seterusnya kita boleh sambung terus. Jadi ini akan jadi log 324 asas n tolak dengan log 2n asas n per 1/2 sama dengan 2. Okey, yang 1/2 ini kita ubah dia jadi 2. Okey, kita darab naik atas dia akan jadi 2. Saya sambung ke halaman sebelah. Okey, saya salin semula penyelesaian saya tadi. Log 324 asas n tolak dengan log 2n asas n per dengan 1/2 tadi sama dengan 2. Okey, yang ini saya maklumkan tadi, saya beritahu tadi 1/2 ni boleh kita darabkan. Kita darab naik, kita bawa naik ke atas, so dia akan jadi darab 2. Okey, so saya akan tulis sini dia akan jadi log 324 asas n tolak dengan 2 log 2n asas n sama dengan 2. Okey, yang ini adalah keadaan di mana sebenarnya log am tolak log m asas a tolak dengan log n asas a sama dengan log m per n asas a. Okey, so jadi kita boleh ubah bentuk dia. Saya akan tulis dia sebagai log n. Okey, log n 324 per dengan saya terlupa satu step sini. Kejap. Yang ini saya kena sebelum
Sekejap Sebelum saya pergi kepada step sini, dia satu lagi step sebenarnya saya terlupa. Sini saya kena buat dulu log 3, 2, 4 asas N ini sebenarnya saya bawa naik 2 semula ke sebelah atas, jadikan dia kuasa. So log 2 kuasa 2 4 lah. So jadi 4N log 4N asas N sama dengan 2. Barulah saya ubah balik kepada bentuk yang ini. Okey, bentuk yang ni. So yang ni saya akan tulis dalam log 3, 2, 4 per dengan 4N 4N kuasa 2. Oh, saya lupa sini 4N kuasa 2. Okey, sama dengan 2. Baik, seterusnya apa yang saya boleh buat sekarang ni, ini ni kita boleh clarify dia macam mana kita boleh dapatkan 2. Sebenarnya ada satu benda sini. Okey. Sebenarnya kalau ini adalah asas dia ialah N, log N. Sini sebenarnya kejadian dia ialah log N. Okey, log N asas N. Okey, log N asas N. Jadi disebabkan kita boleh tuliskan dia semula lah. Okey, kita tulis dia semula sebagai log 3, 2, 4 bahagikan dengan 4N kuasa 2 asas N. So sini dia akan jadi 2 log N asas N. So saya bawa naik 2 ni, jadikan dia kuasa. Okey. So di sini saya akan tulis semula dia sebagai log 3, 2, 4 4N kuasa 2 asas N sama dengan log N kuasa 2 asas N. Okey, kiri dan kanan log dah sama. Okey, log N. Jadi saya boleh padamkan, saya boleh cancel. So yang tinggal kepada saya ialah 3, 2, 4 per dengan 4N kuasa 2 sama dengan N kuasa 2. Okey. Baik, seterusnya yang ini ruangan dah tak cukup. Sekejap Seterusnya saya kena ini penyelesaian secara algebra je lah. So 4N kuasa 4 sama dengan 3, 2, 4. Okey. So yang ni saya buat tepi ni sikit. Okey, so N kuasa 4 sama dengan 3, 2, 4 bahagi dengan 4. Okey, yang ni saya dapat seterusnya 81. Okey. So saya nak dapatkan N sama dengan punca kuasa 81 punca kuasa 4. Okey, jadi N adalah bersamaan dengan, kalau kita tekan kalkulator sekejap, N sama dengan, kita akan dapat nilai dia positif negatif 3. Positif negatif 3. Baik. Jadi dalam kes ini sebenarnya bila kita dah dapat jawapan dia positif atau negatif 3, kita kena buat pilihan yang mana satu kita nak dapatkan penyelesaian dia. So penyelesaian dia sebenarnya kita masukkan nilai. Okey, kita masukkan nilai log negatif 3 ni ataupun log 3 ini ke dalam persamaan asas dia. Jadi sebenarnya jawapan dia N ini sebenarnya ialah 3. Okey. Okey, itu sahaja untuk buat masa ini. 2 soalan indeks dan 1 soalan log. InsyaAllah nanti saya akan buatkan lagi soalan-soalan lain. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan semoga bermanfaat. Bye.